InsyaAllah pada malam ni kita akan saya akan berkongsi beberapa perkara lah insyaAllah, dan kita sembang-sembang santai, perkongsian santai, dan insyaAllah moga-moga ada manfaat lah insyaAllah. Lebih kurang lagi 5 minit insyaAllah kita akan mulakanlah perkongsian kita pada malam ni insyaAllah. Hari ni insyaAllah saya nak kongsikan dengan korang semua tentang bahayanya hasad dengki. Tapi sebelum tu saya nak tanyalah, nak jawablah soalan-soalan korang. Ustaz, boleh ke tidur waktu solat Zuhur, lepas tu qada waktu Zuhur tu? Boleh ke tidur dulu waktu solat Zuhur, lepas tu qada waktu Zuhur tu? Tak faham lah soalan dia. Topik pada hari ni, jangan saya nak tulis dulu topik pada hari ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada malam ni saya akan buat beberapa perkongsian, dan tajuk kita pada malam ni ialah bahaya hasad dengki. Sebab bagi saya topik ni sangat penting untuk kita ulas sama-sama. Sebab apa? Sebab sebenarnya semua orang ada sifat hasad dengki dalam hati dia. Cuma macam mana kita nak kawal perasaan tersebut, dan macam mana kita nak mengelakkan perasaan tersebut daripada menguasai diri kita. Sambil-sambil tu insyaAllah lagi 3 minit kita akan mulakan sesi soal jawab lah insyaAllah. Boleh ke qada subuh pada waktu Zuhur? Pertama sekali, sekiranya kita meninggalkan solat subuh, kita dosa besar. Tak kisahlah solat subuh ke Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Kalau kita meninggalkan solat 5 waktu dengan sengaja, kita dosa besar. Dan sekiranya kita tidur dan kita dah usaha untuk bangun, which is kita dah suruh mak bapak kita kejut, dah suruh adik-adik kita kejut, dah suruh kawan-kawan kita kejut, dan kita pun dah set alam. Kita dah set alam pukul 5, 5.30, 5.45, 6, 6.10, 6.30, 6.45. Kita dah usaha dan kita tidur awal supaya tak terbangun lambat. Maknanya kita lakukan usaha-usaha untuk memastikan kita solat subuh. Tapi kita dah usaha pun terlepas juga solat subuh. Dan kita bangun-bangun, contohnya bangun-bangun pukul 9. Contoh kita wajib terus solat subuh pukul 9 tu. Jangan tangguh-tangguh. Jangan tunggu sampai Zuhur baru kita nak qada subuh. Maknanya terbangun terus cepat-cepat qada subuh. Tetapi sekiranya kita tak ada usaha pun nak bangun subuh, contohnya kita tak set alam, ataupun kita tidur lambat, lepas tu tak suruh sesiapa kejut, maka sekiranya kita terlepas subuh pada waktu itu, kita dikira tinggalkan solat subuh dengan sengaja, dan kita wajib qada juga. Let's say kita terbangun, kita wajib qada, tetapi kita wajib juga bertaubat dan jangan ulang lagi, sebab itu adalah dosa yang sangat-sangat besar. Meninggalkan solat ni dosa dia lagi besar daripada kita meninggalkan solat ni dosa dia lagi besar daripada berzina sebenarnya. Bahaya. Okay, apa lagi soalan sebelum kita masuk topik pada malam ni? InsyaAllah lagi lebih kurang 2-3 minit kita akan mulakan topik kita pada malam ni, iaitu bahayanya hasad dengki insyaAllah. So siapa-siapa nak tanya kat sini bolehlah tanya.
Apa hukum terpandang aurat orang? Kalau terpandang tak dapat dosa. Kalau sengaja pandang dapat dosa. Daripada Zamri, dia kata, saya selalu buat dosa dan sekarang hati saya selalu terniat untuk bertaubat, dan niat saya setiap ke surau, dan bila saya pergi ke surau saya solat hati rasa tenang je. Bagus kepada Zamri, semoga kamu istiqamah dalam bertaubat. Dalam nak berubah ni, dalam nak meninggalkan dosa, pertama sekali kita kena jaga solat kita lah. Sebagai lelaki, cara terbaik lah kita jaga solat berjemaah di masjid dan hadiri juga majlis-majlis ilmu supaya ilmu kita penuh dekat dada. Bila ilmu ada, baru kita tahu nak bezakan mana baik dan mana buruk. Dan barulah kita dapat tahu mana halal, mana haram. Dan benda tu semua memberi kita kekuatan untuk istiqamah dalam berubah. So, teruskan pergi masjid. Moga Allah bagi kamu kekuatan untuk istiqamah, insyaAllah. Ustaz, betul ke kalau tinggal satu solat, semua pahala habis? Tak juga. Kalau kita tinggalkan solat, dengan sengaja, kita dosa besar. Kita dosa besar. Dan sebenarnya bila kita tinggalkan solat dengan sengaja, seolah-olah kita telah meruntuhkan agama kita sendiri. Sebab solat tu tiang agama. Bila kita tak solat, kita telah meruntuhkan tiang agama yang lain, agama kita. So bila kita telah runtuh agama dalam diri kita, benda itulah yang membuatkan kita mudah nak buat maksiat dan buat pelbagai maksiat. Orang yang meninggalkan solat, dia akan mudah nak buat segala maksiat yang lain. Sebab apa? Sebab agama dalam diri dia dah runtuh. Sebab tu bila kita tegakkan solat, kita seolah-olah menegakkan tiang agama kita. Sebab itulah bila kita jaga solat, Allah kata solat itulah yang akan mencegah keburukan dalam diri kita. Tapi kalau kita jaga solat tapi buat maksiat juga, bermakna kemungkinan solat kita problem. Mungkin solat kita tak khusyuk, mungkin kita solat sebab nak riak, ataupun mungkin solat terpaksa, ataupun kita pun tak faham apa yang kita baca dalam solat, ataupun kita tak solat berjemaah di masjid, ataupun tak solat awal waktu dan sebagainya lah. Sebab tu kita kena jaga solat kita. Daripada Amirul, apa hukum kita simpan gambar perempuan dalam telefon kita walaupun perempuan tu menutup aurat? Sekiranya perempuan tersebut adalah perempuan bukan mahram kita, perempuan ajnabi, maka haram. Walaupun menutup aurat. Siapa kata kita kena, kalau dah bogil baru dosa? Tak. Walaupun perempuan tu pakai tudung labuh sekalipun, sekiranya dia bukan mahram kita, kita wajib tundukkan pandangan. So tak payahlah simpan gambar perempuan dalam dompet kita. Simpanlah gambar mak bapak korang ke, gambar korang sendiri ke. Lagi banyak manfaat. Apa lagi soalan? Boleh ke dapat jodoh guna sihir? Haram, dosa besar. Sihir ni syirik. Syirik ni dosa yang sangat-sangat besar. Kalau solat subuh tak baca doa kunut, sah ke? Sah, sebab doa kunut tu sunat, tak wajib. Kalau baca doa kunut dapat pahala, kalau tak baca doa kunut tak dapat dosa. Sah solat tu. Apa hukum berkawan dengan yang bukan mahram? Hukum berkawan dengan bukan mahram adalah sekiranya tak ada apa-apa urusan hajat dan darurat, maka ianya adalah haram. Kenapa haram? Sebab benda tu adalah ikhtilat. Kita sebagai orang Islam kena jaga ikhtilat. Laki kawanlah dengan laki, perempuan kawanlah dengan perempuan. Bila laki dengan perempuan bercampur-campur, berkawan baiklah, bersosial, berkapal dan sebagainya, itulah yang mendorong pelbagai isu-isu zina. Ustaz, saya ada ragu-ragu tentang kewujudan Allah. Apa yang saya perlu buat? Kepada orang yang ragu-ragu dengan kewujudan Allah, saya nak tanyalah, adakah logik kita tercipta dengan sendirinya? Logik tak kalau korang jalan-jalan, korang nampak kayu, korang petik jari, tiba-tiba kayu tu jadi kerusi? Tak logik kan? Mestilah kita kena bertukang sikit, kena letak paku dan sebagainya, kena apa-apa buatlah kemahiran hidup sebagainya untuk menjadikan kayu tu kerusi. Mustahil kerusi tu jadi tiba-tiba. Tak ada satu benda pun kat dunia ni yang boleh jadi tiba-tiba. Sebab tu, mustahil alam ni jadi tiba-tiba. Mustahil langit ni jadi tiba-tiba. Mustahil diri kita jadi tiba-tiba. Mustahil darah kita semua mengalir ni tiba-tiba. Mustahil mata kita boleh celik ni semua tiba-tiba. Mustahil planet-planet berputar, matahari semua tercipta tiba-tiba. Benda tu semua mustahil. Mesti ada zat yang menciptanya. Dan siapa lagi yang menciptanya?
Siapa lagi yang ciptakan benda tu semua melainkan Maha Pencipta. So mustahil kita nak kata, kalau kita nak kata Nabi Isa tu Tuhan, Nabi Isa pun makhluk, dia dicipta. Mustahil benda yang dicipta menjadi Tuhan. Kalau kita nak kata patung tu Tuhan, mustahil, sebab patung tu, yang membuat patung tu adalah manusia. Mustahil benda yang dibuat oleh makhluk adalah Tuhan. Mustahil. Sebenarnya tak ada benda yang boleh mencipta dekat alam ni melainkan Allah SWT. Allah lah Khaliq, Maha Pencipta. Sebab tu sebenarnya tak logik kalau kita rasa Allah tu tak wujud. Sebab kalau kita lihat segala alam ni, betapa hebatnya ciptaan Allah, akhirnya sebenarnya kita tak akan mampu memberi jawapan yang lain melainkan La ilaha illallah. Allah lah Tuhan yang Maha menciptakan, tiada Tuhan selain Allah SWT. Okey, insyaAllah pada malam ni kita akan mulakan tajuk kita, iaitu bahaya hasad dengki. Untuk pengetahuan korang, saya dah tulis topik ni panjang lebar dalam buku terbaru saya, iaitu Surat Cinta untuk Pendosa. Buku ni saya dah baru saja terbit dan korang boleh dapatkan secara online, ataupun korang boleh dapatkan di kedai-kedai buku terdekat lah, di kedai buku popular, MPH, SMO dan sebagainya. So korang boleh dah dapatkan buku Surat Cinta untuk Pendosa, buku terbaru saya, segera, insyaAllah. Moga bermanfaat. Okey. Pertama, bila kita nak cerita tentang isu hasad dengki ni, sebenarnya korang kena tahu satu benda. Sebenarnya dosa pertama yang dilakukan di langit dan di bumi adalah hasad. Dosa pertama yang dilakukan di langit ialah dosa iblis yang hasad dengki dengan Nabi Adam AS. Iblis dengki. Kenapa Allah suruh orang sujud dekat Adam, sedangkan Adam daripada tanah, aku daripada api? So perasaan dengki iblis tu melahirkan sifat takabur pula. So sebenarnya dosa pertama yang dilakukan di langit adalah hasad dengki iblis tersebut. Dan dosa pertama yang dilakukan di bumi adalah hasadnya hasadnya Qabil kepada Habil. Maknanya hasad dengki Qabil kepada Habil tu menghasilkan Qabil membunuh Habil. Itulah dosa pertama yang dilakukan di bumi. Sebab itulah hasad dengki ni adalah satu benda yang sangat-sangat bahaya. Sebenarnya hasad dengki adalah ibu kepada segala-gala maksiat. Bila kita ada hasad dengki, benda itulah yang melahirkan pelbagai kerosakan dekat muka bumi ni dan pelbagai kerosakan dekat dunia ni. Hatta daripada hasad dengki inilah timbulnya pelbagai kesesatan. Contohnya, kenapa kaum Yahudi diorang tak ikut Nabi SAW? Sedangkan Allah sebut dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi ni, ahli kitab ni, mengenali Nabi lebih daripada mereka mengenali anak mereka sendiri. Maknanya orang Yahudi lah yang paling tahu yang Nabi Muhammad itulah Nabi akhir zaman. Tapi kenapa orang Yahudi ni dia tak ikut Nabi? Bila Nabi turun, dia tak ikut Nabi, bahkan dia menentang Nabi SAW dan para sahabat. Sampai sekarang diorang menentang Islam. Dan diorang bukan tak tahu Islam tu agama yang paling betul. Diorang bukan tak tahu Nabi lah Nabi yang paling betul, Nabi akhir zaman. Diorang bukan tak tahu semua benda tu. Diorang tahu syurga neraka semua, diorang percaya. Tapi kenapa Yahudi jadi sesat? Allah kata, kenapa mereka, kaum Yahudi ni menolak Nabi SAW? Kerana hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Mereka menolak Nabi kerana hasadam min indi anfusihim, kerana perasaan hasad dengki yang ada dalam diri mereka, walaupun telah jelas kebenaran. Maknanya orang Yahudi jadi sesat, menolak Nabi, bukan kerana mereka tak tahu Nabi itu Nabi, bukan mereka tak percaya, tapi kerana dengki. Yahudi dengki, kenapa Nabi Muhammad ni turun dekat orang Arab, bukan turun dekat kaum Yahudi? Sebab selama ni Nabi-Nabi semua turun untuk kaum Yahudi. Tiba-tiba Nabi Muhammad turun untuk kaum Arab, untuk bangsa Arab. Sebab tu mereka dengki. Dan kedengkian tersebut membuatkan mereka menolak kebenaran. Sebab itulah perasaan dengki ni sangat bahaya. Daripada dengki inilah membuatkan orang fitnah memfitnah. Daripada dengki inilah membuatkan kita mengumpat kawan kita. Daripada dengki inilah kita membuka aib kawan-kawan kita. Disebabkan dengki inilah ahli-ahli politik semua bergaduh. Disebabkan dengki inilah orang kejar jawatan bergaduh untuk mengejar jawatan, fitnah sini fitnah sana. Hatta disebabkan dengki inilah pelbagai peperangan berlaku.
Sebab tu topik pada hari ini bagi saya sangat penting, iaitu tentang hasad dengki. So pertama, saya nak bagi tahu korang apakah maksud hasad dengki. Maksud hasad dengki. Tapi sebelum tu saya nak ulang balik apa yang saya sampaikan ini sebenarnya saya dah tulis dalam buku terbaru saya, Surat Cinta untuk Pendosa. Korang boleh dapatkanlah di kedai buku popular MPH dan SMO. Harga dia RM30. Dan kalau korang nak diskaun, korang boleh beli secara online. Macam mana nak tahu cara nak beli daripada online? Boleh tengok dekat Instagram saya. Dekat bahagian highlight saya ada bagi tahu macam mana nak hubungi WhatsApp untuk beli online. So saya sambung. Apakah maksud hasad dengki? Ulama mengatakan hasad dengki ni maksud dia kita membenci kenikmatan yang Allah telah beri pada orang lain. Allah dah bagi kenikmatan pada orang lain. So kita benci benda tu. Bahkan kita akan gembira apabila nikmat orang lain hilang. Faham Itulah maksud hasad dengki. Contohnya ada kawan kita kaya. Kita mungkin tak sekaya kawan kita. Kita dengki dengan dia. Kawan kita cantik, handsome. Kita tak secantik dan tak se-handsome kawan kita. Kita pun dengki dengan dia. Kawan kita dah kahwin. Kita tak kahwin-kahwin. Kita dengki dengan dia. Kawan kita ramai kawan. Kita tak ada orang nak kawan. Kita dengki dengan dia. Kawan kita perniagaan dia maju. Kita perniagaan tak start-start. Kita dengki dengan dia. Kawan kita dapat suami handsome, isteri cantik. Kita punya suami buruk nak mampus. Isteri gemuk gila. Kita dengki dengan dia. Apa-apalah kenikmatan yang Allah bagi pada orang lain, kita rasa benci dengan nikmat yang orang lain tersebut dapat. Itulah dengki. Dan sebenarnya perasaan dengki inilah yang menjadikan hati kita sengsara, serabut, stres, tertekan dan sebagainya. Sebab tu kita kena lawan hasad dengki ni. Faham Sekejap. Nak makan gula-gula je. Dan kalau korang nak tahu, dalam banyak-banyak maksiat, dalam banyak-banyak dosa, dosa yang paling tak best sekali dan dosa yang paling menyengsarakan dan dosa yang kita, kalau kita buat dosa tu kita tak dapat apa-apa, ialah dosa hasad dengki ni. Contoh hisap rokok. Hisap rokok ni dosa lah. Tapi at least dosa-dosa pun, orang yang hisap rokok, bila dia hisap rokok, at least dia rasalah tenang sikit. Mungkin dia dah ketagih rokok. Bila dapat rokok, dia akan rasa, tenang. Walaupun benda tu dosa lah, kenalah tinggalkan. Tapi at least, dapatlah juga perasaan tenang yang sementara tu. Ataupun berzina. Berzina ni dosa besar lah. Tapi berzina ni, at least lah, dapatlah keseronokan yang sementara tu. Tapi hasad dengki ni, apa yang dapat? Hasad dengki ni satu maksiat yang langsung tak best bila buat. Kita akan sengsara seorang-seorang. Nampak orang berjaya, kita sedih. Nampak orang kaya, kita down. Nampak orang yang lebih berjaya daripada kita, kita stres. So, kita sengsara seorang-seorang. So, ulama' kata, dosa yang paling sengsara ialah hasad dengki. Sebab kita tak dapat apa-apa pun, melainkan kesengsaraan. Betul tak? Sebab itulah, kita sebagai orang Islam ni, kena usaha sedaya upaya untuk mengelakkan sifat hasad dengki ni. So, macam mana cara untuk kita melawan hasad dengki ni? Pertama, kita kenalah doa pada Allah SWT banyak-banyak. Allah sebut dalam Quran, وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Ya Allah, janganlah kau masukkanlah perasaan dengki terhadap orang beriman. Doa dengan doa ni banyak-banyak. Ya Allah, وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Ya Allah, kau janganlah masukkan dalam hati kami perasaan dengki terhadap orang-orang yang beriman. So, kalau korang tak hafal bahasa Melayu dia, tak hafal bahasa Arab dia, doa bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, buanglah perasaan dengki dalam hati aku. Buanglah perasaan dengki dalam hati aku. Buanglah perasaan dengki dalam hati aku. Pastikan kita selalu berdoa dengan doa tersebut. Kedua, cara untuk kita buang hasad dengki ialah kita kena tahu hasad dengki ni adalah satu dosa yang besar. Sebenarnya hasad dengki ni punca pelbagai kezaliman berlaku. Hatta bila kita menghiasi diri kita dengan sifat hasad dengki ni, ia akan menghapuskan pelbagai amalan kita. Nabi kata,
jauhilah hasad. Jauhilah hasad dengki, kerana hasad dengki ni akan membakar amalan kamu seperti mana hasad dengki ni akan menghapuskan amalan kamu seperti mana api membakar kayu. Seperti mana api bakar kayu sampai kayu tu jadi debu, macam itulah hasad dengki ni akan menghapuskan amalan kita sehingga amalan kita yang banyak tu jadi debu-debu yang bertebangan, tak berguna. Sebab tu kita kena tahu, hasad dengki ni adalah satu dosa. Ketiga, cara nak elakkan hasad dengki ialah kita kena bersyukur. Korang bayangkan kalau korang dengki, apa yang korang dapat? Kalau korang hasad dengki, nak tak puas hati dengan nikmat orang lain, apa yang korang dapat? Adakah kalau korang dengki dengan orang kaya, korang bertambah kaya? Adakah kalau korang dengki dengan orang cantik, korang bertambah cantik? Adakah kalau korang dengki dengan orang yang berjaya, korang akan bertambah berjaya? Adakah kalau korang dengki dengan orang yang dapat pelbagai nikmat, korang akan dapat pelbagai nikmat? Tak dapat apa-apa. Dengki ni tak dapat apa-apa melainkan sengsara. Sebab tu kalau korang nak lawan dengki ni, korang kena lawan dengan syukur. Sebab bila kita bersyukur, Allah janji, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, kami akan tambah nikmat. So daripada dengki, lebih baik korang syukur. Kalau dengki, nikmat tak bertambah. Tapi kalau korang syukur, nikmat korang bertambah. Betul tak? So daripada korang sedih-sedih, tak puas hati dengan nikmat orang lain, lebih baik korang bersyukur dengan apa yang Allah dah bagi kat korang. Rasa cukup, rasa qanaah, rasa cukup dengan apa yang ada. Tak payah nak bandingkan nikmat korang dengan nikmat orang lain. Tak payah. Orang lain nampak je macam bahagia, tapi dia orang pun ada ujian juga. Kita tak tahu apa ujian yang dia hadapi. Macam saya ada kawan, ada kenalan lah. Dia kaya, duit banyak, tapi masalah keluarga dia banyak. Dia broken family. Lepas tu bergaduh dengan isteri. Lepas tu ada yang sampai depression pula. Sedangkan dia ada banyak duit. Sebab tu bila kita nampak kejayaan orang, kita tak tahu, boleh jadi dia pun ada ujian yang dia sedang hadapi. Dia pun tengah struggle. Seperti mana kita pun ada ujian, dia pun ada ujian. So daripada kita dengki dengan dia, yang mana dengki ni tak menambah apa-apa kebaikan, lebih baik kita bersyukur dengan apa yang Allah dah bagi kat kita. Sebab Allah janji sekiranya kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Itulah 3 cara macam mana nak hilangkan sifat hasad ni. Dan saya nak nasihat jugalah pada diri saya dan pada semua. Sebenarnya hidup ni kita akan jadi sengsara bila kita terlalu meletakkan expectation yang tinggi dalam hidup kita. Bila kita nampak orang lain berjaya, kita rasa aku pun nak jadi macam dia. Tak. Kita tak perlu pun nak jadi macam orang lain. Sebenarnya dalam hidup ni benda yang kita kena kejar adalah taat perintah Allah, ikut sunnah Nabi SAW. Itulah keberkatan yang sebenar. Walaupun kita tak kaya, tapi kita dapat taat Allah, ikut sunnah Nabi, itulah kejayaan yang sebenar. Walaupun kita miskin, ataupun walaupun kita sakit, tapi kita dapat taat perintah Allah, ikut sunnah Nabi, itulah kejayaan yang sebenar. Walaupun kita tak terkenal, tak ada orang puji kita, semua orang benci kita, tapi kalau kita dapat taat Allah, ikut sunnah Nabi SAW, itulah kejayaan yang sebenar. Itulah keberkatan yang sebenar. Itulah kenikmatan yang sebenar. Itulah kebahagiaan yang sebenar. Dalam hidup ni kita kena kejar benda tu. Kita kena kejar Allah dan Rasul. Itulah tujuan hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kami tak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Itulah tujuan hidup kita. Beribadah pada Allah dan menjaga akhlak sesama manusia. Itulah yang paling kita kena kejar. Tak payahlah nak dengki sangat dengan harta orang lain. Tak payahlah nak cemburu sangat dengan kejayaan. Orang ni kaya, orang ni famous, orang ni berjaya, SPM straight A, cemerlang ni, cemerlang tu. Jangan dengki pada benda-benda dunia ni. Sebab benda tu tak ada nilai pun di sisi Allah. Yang bernilai di sisi Allah adalah benda-benda agama ni, benda-benda akhirat. Sebab itulah dalam hadis, Nabi kata kamu tak dibenarkan untuk dengki melainkan kepada 2 keadaan. Pertama, kamu dengki dengan orang yang diberi harta dan dia menginfakkan pada jalan Allah. Maknanya orang tu rajin sangat bersedekah. Kita boleh berdengki dekat orang tu sebab kita bukan dengki dengan kekayaan dia. Kita dengki dengan amalan baik dia yang banyak bersedekah. Dan benda tu membuatkan kita rasa nak bersedekah juga. Maknanya kita dibenarkan untuk dengki dalam hal-hal akhirat. Contohnya kawan kita ni baik gila, rajin gila solat. So kita dengki, Allah, hebatnya kau rajin solat, aku pun nak jadi macam kau. Itu tak apa. Kedua, kita dibenarkan untuk dengki sekiranya orang yang diberi Al-Quran.
Maknanya orang tu hafal Al-Quran, amalkan Al-Quran, kita boleh dengki dengan dia. Tapi dengki bukan atas niat nak menjatuhkan, tapi dengki atas niat nak mencontohi. Nak kata sebenarnya kita tak perlu nak sedih-sedih sangat bila dalam hal-hal dunia ni. Dalam dunia ni Allah dah tentukan dah rezeki kita. Jangan risau. Selagi kita tak mati, selagi tu ada rezeki. Tak payahlah nak sedih-sedih sangat. Faham sebab saya nampak ada kawan-kawan saya, bukan saya nampak ramai orang tanya saya soalan kan. Dia sedih sebab tak ada duit, sedih sebab tak famous, sedih sebab tak ada orang nak kawan dengan dia, sedih sebab kereta tak mahal, sedih sebab kawan-kawan dia semua pakai barang-barang yang branded, dia seorang je pakai pakaian yang simple-simple. Janganlah sedih pada bab-bab dunia ni. Kalau nak sedih, sedihlah bab-bab akhirat ni. Wallahualam. Itu je lah perkongsian saya ringkas pada malam ni. Kalau korang nak baca banyak lagi, boleh dah dapatkan buku terbaru saya, Surat Cinta untuk Pendosa. Saya kalau boleh nak semua orang yang tengok live ni, 190 orang ni, kalau boleh saya nak sangat korang semua dapatkanlah buku Surat Cinta untuk Pendosa ni. Korang pergi kedai buku popular ke, MPH ke, SMO, korang tanya, ada tak buku Surat Cinta untuk Pendosa tulisan Adenin Roslan? Nanti insyaAllah diorang akan tunjuk. Sebab saya nak sangat korang baca buku ni, sebab ada banyak sangat message besar yang saya nak sampaikan pada korang. Saya nak sangat korang dapatkan buku ni. Kalau korang nak dapatkan secara online pun boleh. Buka Instagram saya. Saya ada tunjuk macam mana cara nak dapatkan online. Wallahualam. Okay. Kita sambung sesi soal jawab lah, insyaAllah. So sesiapa nak tanya bolehlah tanya apa-apa insyaAllah. Harga buku ni RM30. Tapi kalau korang beli online, insyaAllah akan dapat diskaun. Macam mana nak terus istiqamah melakukan kebaikan daripada Nur Izzati? Cara nak istiqamah dalam kebaikan, pertama sekali kita kena ikhlas. Sekiranya kita tidak ikhlas, itulah punca kita susah nak istiqamah. Contohnya kita berubah ataupun kita buat baik sebab nak kena puji, ataupun sebab terpaksa, ataupun sebab sekadar ikut-ikut kawan, ataupun kita buat tu sebab tak nak kena kutuk, ataupun sebab-sebab yang lain lah. Bila kita tak ikhlas untuk berubah, benda tu lah yang akan menyebabkan kita tak istiqamah. Contohnya kita berubah sebab nak kena puji, bila orang kutuk kita putus asa, kita down. Ataupun kita berubah sebab terpaksa, bila tak ada orang paksa kita tak berubah, kita down, kita dan tak istiqamah. Sebab tu ulama kata, apa yang dia cakap? Al-futur ba'dal mujahadah min fasadil ibtida'. Berputus asa selepas bersungguh-sungguh adalah kerana permulaan niat yang salah. Sebab tu first kali macam mana nak istiqamah, niat tu pastikan betul-betul kerana Allah. Ya Allah, aku berubah ni sebab aku nak masuk syurga, aku nak dapat redha Engkau, aku nak tengok wajah Engkau di akhirat kelak, aku tak nak masuk neraka, aku nak dapatkan cinta Engkau ya Allah. Bila kita ikhlas, Allah akan masukkan dalam hati kita kekuatan untuk istiqamah. Kedua, cara nak istiqamah juga ialah kita kena menuntut ilmu lah. Sebab bila kita tak menuntut ilmu, tak belajar agama, walaupun kita tak ambil bidang agama, itu bukan alasan untuk kita tidak mendekati agama. Sekarang ni nak belajar agama senang. Dekat YouTube boleh, banyak dah orang tulis buku-buku, ataupun cari kenalan-kenalan ustaz-ustaz, ataupun pergi majlis ilmu dekat surau masjid ke apa. Kalau ada program-program tarbiyah dekat universiti korang, pergi, jangan tak pergi. Bila korang hiasi diri korang dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menerangkan hati kita. Ilmu itulah yang boleh menyelamatkan kita daripada kesesatan. Sebab kebanyakan orang tak istiqamah sebab dia tak ada ilmu. Dia tak tahu nak buat macam mana, dia tak tahu nak ni macam mana, ni macam mana, ni macam mana. So, bila kita tak ada ilmu, kita akan mudah ditipu oleh setan. Sebab tu sangat penting untuk menuntut ilmu. Seorang yang berilmu lebih ditakuti oleh iblis daripada 1000 orang yang beribadah. So sebab tu wajib dalam nak berubah ni menuntut ilmu sungguh-sungguh. Antara reason saya tulis buku Surat Cinta untuk Pendosa ni adalah saya nak bagi korang yang nak berubah ni satu panduan from A to Z macam mana nak berubah. Sebab tu saya tulis buku ni. Saya nak sangat korang semua dapatkan buku ni supaya korang ada bekalan untuk korang berubah dan istiqamah dalam perubahan insyaAllah. Ketiga, cara nak istiqamah juga, kita kena cari kawan-kawan yang soleh, kawan-kawan yang baik. Kita tak boleh berubah seorang-seorang. Susah nak berubah seorang-seorang. Nak tak nak kita kena cari environment yang baik, suasana yang baik, kawan-kawan yang baik. Benda tu yang akan mendorong kita
untuk terus kuat dalam berubah. Bila kita down, ada kawan-kawan yang support kita. Bila kita buat salah, ada kawan-kawan yang bimbing nasihat kita. Sebab tu sangat penting untuk kita cari kawan-kawan yang soleh. Dan yang keempat adalah tak nak kita kena doa lah pada Allah SWT. Sebab istiqamah ni sangat bergantung pada hati kita. Dan hati kita ni cepat berbolak-balik. Sebab tu Nabi ajar satu doa, ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati aku atas agamamu, wa ala ta'atik, dan atas ketaatan padamu. Sebab tu doa, ya Allah, bagilah aku istiqamah, ya Allah, tetapkan hati aku atas jalan kebenaran, ya Allah. Banyakkan doa, insya-Allah. Soalan seterusnya daripada KCJD. Ustaz, kalau mencarut tapi gurau je boleh tak? Tak boleh. Mencarut ni bukan dosa kecil, mencarut ni dosa besar. Daripada korang gurau-gurau dengan mencarut, baik korang doa, gurau-gurau doakan kawan korang. Soalan seterusnya. Apa beza jin dan iblis? Iblis adalah keturunan jin. Jin ni bangsa. Macam manusia diciptakan daripada tanah. Manusia ni satu bangsa lah, satu makhluk. Dan jin ni pun satu makhluk juga, yang mana dicipta daripada api. Dan iblis adalah salah satu daripada bangsa jin. Saya daripada Nia, saya tak ada kawan soleh. Saya rasa sebenarnya mustahil tau, dekat tempat kita tu tak ada seorang pun orang yang baik. Takkanlah kita seorang baik dekat sekolah tu ataupun kat universiti tu. Ramai orang baik, kita je yang tak cari. Kita kena carilah kawan-kawan yang soleh. Dan macam mana kita nak cari? Kita mulakan dengan menjadi orang-orang yang baik. Bila kita baik, Allah akan hadirkan kawan-kawan yang baik untuk kita. Bila kita jahat, Allah akan hadirkan kawan-kawan yang jahat yang dengan kita. Sebab tu kita sendiri kena jadi baik. Ustaz, macam mana nak bimbing rakan lelaki yang baru masuk Islam? Pertama, kalau kamu perempuan, kalau kamu ada kawan lelaki yang baru masuk Islam, kamu tak payah bimbing. Kamu serahkan lelaki tu pada kawan-kawan lelaki yang lain, ataupun kepada ustaz-ustaz ataupun jabatan agama untuk diorang yang bimbing. Sekiranya kamu sebagai perempuan, kamu yang bimbing dia, takut-takut jadi lain pula. Takut-takut tiba-tiba dia suka kamu pula, lepas tu mulalah macam-macam terjadi. So, serahkan dia kepada lelaki, ataupun kalau kamu ada ustaz-ustaz, kenalan-kenalan ataupun jabatan-jabatan agama, ataupun majlis-majlis ilmu, kamu push dia untuk pergi ke sana. Apa hukum lelaki pakai gelang? Pakai untuk nampak bergaya je, tak boleh, dosa. Apa hukum kita upload makanan, gambar makanan ataupun gambar makanan dekat kedai? Boleh, tak ada masalah, diharuskan. Daripada official Khair, boleh ke doa untuk cantik? Boleh, tak ada masalah. Hatta Nabi SAW dah ajar kita setiap kali tengok cermin, Nabi ajar kita doa, Allahumma ahsanta khulqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, engkau telah cantikkan wajahku, maka cantikkanlah juga akhlakku. Maka kita doa dua-dualah, ya Allah, kau cantikkan wajahku dan cantikkanlah akhlakku. Sebab akhlak tu lebih penting untuk cantik berbanding luaran. Sebab Allah tak pandang luaran. Allah langsung tak pandang luaran. Yang Allah pandanglah hati dan amal kita. Apa hukum upload gambar makanan di media sosial? Tak ada masalah, boleh je. Ada tak doa untuk hilangkan stres tadi? Macam ni lah. Sebenarnya ramai orang, dia salah faham tentang doa tau. Ramai orang ingatkan doa ni dia kena ada satu skrip, ataupun kena hafal doa-doa yang dalam Al-Quran sahaja, ataupun doa-doa yang Nabi ajar saja. Tak, sebenarnya doa ni mudah je. Doa ni kalau korang nak doa apa-apa, minta je lah. Contoh kalau korang stres tadi, doa lah, ya Allah, bagilah saya tak stres tadi, ya Allah. Bagilah saya kekuatan, semangat, kenikmatan, kemanisan bila tadi, ya Allah. Kau bagilah aku mudah faham, ya Allah. Doa je lah, apa-apa yang korang nak doa. Doa je bahasa Melayu. Kalau korang ada hutang, tak tahu nak bayar hutang macam mana, susah nak bayar hutang, doa, ya Allah, mudahkan aku untuk bayar hutang, ya Allah. Aku tak ada duit, ya Allah. Kau bagilah aku duit supaya aku dapat bayar hutang, ya Allah. Doa.
Korang nak exam, nak dapat straight A, doa, ya Allah bagilah aku straight A, ya Allah bagilah aku berkat dalam rezeki aku. Doa. So doa ni kita tak perlu ada skrip tertentu, tak. Apa yang kita nak, kita minta je dekat Allah SWT. Allah Maha memahami. Allah Maha memahami. Boleh ke doa untuk jadikan seseorang tu cepat dijodohkan saya, sebab saya dah bawa si perempuan jumpa mak bapak saya dan dah jumpa mak bapak dia. Saya punya nasihat, daripada kita doa supaya Allah jodohkan kita dengan seseorang, lebih baik kita doa supaya Allah jodohkan kita dengan yang paling terbaik. Sebab kita tak tahu apakah yang paling terbaik. Kadang-kadang orang yang kita suka tu bukan yang terbaik untuk kita. Kalau kadang-kadang orang yang kita benci tu, boleh jadi itu yang terbaik untuk kita. Sebab tu kita tak tahu. Kita serahkan pada Allah. Ya Allah, sekiranya dia ni baik untuk aku, untuk agama aku, untuk urusan kehidupan aku, kau mudahkanlah ya Allah. Tapi kalau sekiranya dia ni tak baik untuk agama tu, tak baik untuk urusan kehidupan aku, maka kau jauhkanlah ya Allah. Itulah yang Nabi ajar. Apa beza cemburu dengan dengki? Sama je. Apa lagi soalan ya? Sekejap Macam mana nak lahirkan rasa ikhlas dalam beramal? Pertama, kita kena doalah pada Allah supaya Allah kurniakan kita sifat ikhlas. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang-orang yang ikhlas. Doalah, doa bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, jadikanlah aku ikhlas. Ya Allah, masukkanlah perasaan ikhlas dalam hati aku. Masukkanlah perasaan ikhlas dalam hati aku. Doa banyak-banyak. Kedua, kita kena sentiasa tajnid, perbaharui niat kita. Sebelum kita buat amal, kita berniat. Selepas kita dah habis amal pun, kita baiki niat kita. Kena selalu baiki niat kita. Sebab kita tak tahu, kadang-kadang tengah-tengah buat amalan tu tiba teriak lah pula, ataupun tak ikhlas. So, kena sentiasa perbaharui niat. Nak sambung study or jaga parent? Better pilih yang mana? Nasihat saya, bincanglah dengan parent. Sekiranya diorang suruh sambung study, sambunglah study. Tapi sekiranya diorang kata jagalah parent sebab mungkin parent tengah sakit, maka jagalah parent. Apa-apa bincang dengan mak ayah. Dua-dua tu adalah kebaikan, insyaAllah. Dua-dua tu kebaikan. Cara nak khusyuk dalam solat. Cara nak khusyuk dalam solat, pertama, kena ada sifat ihsan dalam hati. Sifat ihsan tu apa? Ihsan ni Nabi kata, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kita buat amalan tu, kita rasa yang kita sedang melihat Allah. Kalau kita tak mampu melihat Allah, bayangkan yang Allah tengah melihat kita. So, bila kita tahu Allah tengah tengok kita solat, kita akan lebih rasa bersungguh-sungguh untuk solat. Seperti mana kalau kita nak jalan satu tempat, kita tahu raja tengah pandang kita, mesti kita akan jalan betul-betul kan. Kita akan jaga penampilan akhlak kita. Macam itulah orang beriman, bila dia rasa Allah tengah melihat dia, dia akan lebih sungguh-sungguh untuk beribadah. Cara kedua nak khusyuk ialah kita kena fahamlah apa yang kita baca dalam solat tu. Takkanlah tak boleh search je Google makna bacaan dalam solat. Lepas tu korang hafal lah semua makna bacaan tu. Kadang-kadang kita nak dengar lagu, ada orang nak dengar lagu, kalau lagu tu dia tak faham, bahasa yang dia tak faham, agak-agak dia boleh feel tak bila dengar lagu tu? Mesti tak boleh feel kan? Sebab apa? Sebab dia tak faham. Tapi kita sanggup tengok lirik dia untuk lebih menghayati lagu tersebut. Tapi kenapa dalam solat kita tak mampu buat macam tu? Hidup kita dah lama tapi kita masih tak tahu bacaan dalam solat. Al-Fatihah kita tak tahu maksud. Subhana rabbiyal azimi kita tak tahu maksud. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi kita tak tahu maksud. Rabbil fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani kita tak tahu maksud. At-tahiyatul mubarakatuh salatu thayyibatullah, tahiyat akhir semua kita tak tahu maksud. Bila kita tak tahu maksud, macam mana kita nak menghayati?
So cara nak khusyuk ialah kita kena faham maksud bacaan dalam solat, especially bacaan yang wajib. Al-Fatihah, tahiyat akhir, Rabbil fili warhamni, semua tu bacaan-bacaan dalam solat kan. At least benda tu korang kena tahu maksud. Ketiga, macam mana nak khusyuk dalam solat. Kalau laki, pergilah solat berjemaah. Pergilah solat berjemaah kat masjid ataupun surau. Yang perempuan solat awal waktu. Macam kita tengok bola. Tengok bola kat TV lagi best ke tengok bola kat stadium? Mestilah tengok bola kat stadium lagi best. Sebab ada aura, ada feel dia. Macam tu juga solat kat masjid ni ada lebih feel. Lebih terasa dia punya roh dia berbanding solat dekat rumah. So laki solatlah kat rumah, perempuan solat awal waktu kat rumah. Laki solatlah kat masjid. Minta maaf. Seterusnya, siapa lagi ada soalan Sorry saya daripada apa hukum saya kawan dengan perempuan? Saya tak couple dengan dia, cuma kawan rapat je. Saya tak pernah berniat buruk untuk melakukan sesuatu yang tak elok pada dia. Apa hukum dia? Saya nasihat berkali-kali kepada lelaki dan perempuan, Allah SWT menyuruh kita menjauhi zina. Antara cara nak menjauhi zina yang ulama letak ialah kita wajib menjaga ikhtilat. Laki dengan perempuan kena jaga batas. Laki nak berkawan-kawan dengan laki, perempuan kawanlah dengan perempuan. Sebab bila laki dengan perempuan bergaul tanpa sebarang hajat dan darurat, takut-takut setan boleh cocok dan akhirnya berlaku pelbagai maksiat. Ramai orang awal-awal kawan, lepas tu mulalah jatuh cinta, lepas tu lah mulalah benda-benda yang tak sepatutnya. So elakkan berkawan berlainan jantina ni. Ustaz ceramah kat sekolah saya hari tu memang best lah ceramah Ustaz. Alhamdulillah. Best je tak cukup. Moga-moga saya sendiri dapat amal dan moga kamu pun dapat beramal insyaAllah. Ustaz, boleh ke nak elak orang dengki dengan kejayaan kita? Boleh ke nak elak? Tak boleh nak elak. Dalam dunia ni mesti akan ada orang tak puas hati dengan kita. So sabar je lah. Tapi kita sendiri janganlah buat benda-benda yang boleh mendatangkan fitnah pada orang lain. Dosa ke kalau isteri tak dengar kata suami, kalau cara suami tu tak betul ajaran dia? Sekiranya dia suruh kita buat benda yang baik, kita wajib ikut. Sekiranya dia ajak kita buat benda yang tak elok, buat benda yang dosa, maka kita wajib tolak. Dan kita tak dapat dosa kalau kita tolak ajakan suami yang salah tu. Sebab suruhan Allah lebih berhak diikut. Macam mana kalau ayah saya tak solat, tapi sampai hari ni saya suruh dia dan dia tak ikut? Doakanlah ayah kita. Kalau kita dah ajak ayah kita untuk solat, dia tak solat, doakan ayah kita dan kita tunjukkanlah akhlak yang paling baik untuk dia. Betul ke kalau makan banyak, nafsu syahwat besar dan otak jadi lembab? Ya. Kalau kita banyak makan, benda tu akan menyebabkan kita malas. Bila kita banyak sangat makan, dia boleh jatuh makruh. Sebab benda tu akan menyebabkan kita malas dan akhirnya kita malas untuk beribadah. So, makan berhenti sebelum kenyang lah. Itu sunnah yang terbaik. Bahkan kalau kita banyak makan, nanti ada pelbagai penyakit. Bila penyakit datang, benda tu pun menghalang kita untuk buat beribadah. Ustaz, boleh ke minat kartun Peppa Pig? Boleh, tak ada masalah. Nak tengok-tengok je lah. Kalau kita sekolah agama tapi still tak jaga ikhtilat, apa hukumnya? Hukumnya dosa. Tak kisahlah sekolah agama ke tak sekolah agama ke, kita wajib jaga ikhtilat. Boleh ke minat Peppa Pig? Boleh, tak ada masalah.